Hai, apa khabar semua? Sekali lagi, Cikgu Jaya di sini dan kali ini Cikgu Jaya akan bincangkan satu lagi tajuk sejarah tingkatan 3 dan Cikgu pilih tajuk bab 5.4 iaitu bentuk pentadbiran barat di negeri Sabah dan Sarawak. Okay, hari ini kita akan fokuskan kepada pentadbiran barat di Sabah dan Sarawak. Okey, di bawah tajuk ini Cikgu akan bincangkan dari 5 aspek. Yang pertama, pembahagian wilayah, kedua, pengekalan golongan elit tempatan, ketiga, pentadbiran berhierarki, keempat, pentadbiran berasaskan kaum, dan akhir sekali cikgu akan bincangkan aspek perundangan. Baik, mari kita pergi kepada aspek yang pertama, pembahagian wilayah Sarawak. Baik, seperti yang kita sedia maklum, Sarawak ini diletakkan di bawah pentadbiran keluarga Brooke. So, oleh itu, Raja Brooke yang mendapat Sarawak telah membahagikan Sarawak ini kepada 3 bahagian. Kemudian, pentadbirannya diambil alih oleh Charles Brooke. Charles Brooke pula menambah lagi 2 bahagian, menjadikan Sarawak mempunyai 5 bahagian. Kemudian, setiap bahagian ini pula dipecahkan kepada daerah dan kampung. Okey, inilah bahagian-bahagian yang terdapat di negeri Sarawak. Bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat dan bahagian kelima. Seterusnya kita lihat, ya, masih lagi dalam pembahagian wilayah. Apa yang berlaku ialah sempadan kawasan ini menjadi asas pemilikan dan kekuasaan dinasti Brooke. Tapi sebelum pentadbiran Brooke, penekanan adalah lebih kepada hak percukaian. Kita pula lihat pula sekarang pembahagian wilayah di negeri Sabah pula. Di negeri Sabah, Syarikat Borneo Utara British ataupun SBUB melaksanakan pembahagian residensi di Sabah. So, di Sabah ini terdapat 2 residensi. Pertama adalah residensi Pantai Timur dan pusatnya adalah di Sandakan. Manakala satu lagi adalah residensi Pantai Barat dan pusat pentadbirannya adalah di Jesselton. Seterusnya kita sambung lagi. Pada tahun 1922, daripada 2 residensi, Sabah telah menjadi 5 residensi. Okey, apakah residensi itu? 1 Kudat, 2 Pantai Barat, 3 Pedalaman, 4 Pantai Timur dan akhirnya kelima adalah Tawau. Di negeri Sabah pada masa ini pula terdapat lebih kurang 17 daerah. Okay, inilah dia residensi-residensi yang terdapat di negeri Sabah. Okay, pelajar boleh lihat dengan merujuk kepada peta negeri Sabah ni. Okay, apa yang berlaku di sini ialah setiap di pembahagian pentadbiran wilayah ni, pegawai daerah memainkan peranan penting dalam menjalankan pentadbiran dan pegawai daerah ini pula dibantu oleh penolong pegawai daerah. Kebiasaannya residen, pegawai daerah dan penolong pegawai daerah semuanya adalah berbangsa Inggeris ataupun Eropah. Seterusnya kita lihat pula aspek yang kedua iaitu pengekalan pembesar tempatan di Sarawak. Okay, kita balik kepada negeri Sarawak pula. Keluarga Brooke telah melibatkan pembesar tempatan dalam sistem pentadbiran atas dasar amanah. Jawatan pembesar ini dikekalkan bagi mengisi kekurangan pegawai Eropah yang jumlahnya kecil. Okay, siapakah pembesar tersebut? Okay, pembesar tempatan tersebut ialah dalam kalangan datu. Contohnya Datuk Patinggi, Datu Bandar, Datu Temenggung. 2 jawatan baru juga telah diwujudkan di negeri Sarawak. Okay, jawatan itu adalah Datuk Imam dan satu lagi ialah Datuk Hakim. Kita lihat pada masa ataupun pada zaman pemerintahan Charles Wyner Brooke, beliau telah mewujudkan beberapa gelaran baru. Antaranya adalah seperti Datuk Menteri, Datuk Pahlawan, Datuk Bentara dan Datuk Amar. Pembesar tempatan ini tidak dibenarkan untuk mengutip cukai. Sebaliknya, mereka ini diberikan gaji dan tugas mereka ini adalah membantu dalam bidang pentadbiran. Semasa pentadbiran Brooke di Sarawak, Brooke telah mengekalkan semua undang-undang tempatan dan adat yang mana yang tidak bercanggah dengan sistem barat. Mana-mana yang bercanggah undang-undang adat tempatan dan adat yang bercanggah dengan sistem barat tu dihapuskan.
Sekarang kita lihat pula pengekalan institusi pribumi di Sabah pula. Okay, SBUB di Sabah membahagikan ketua-ketua pribumi ini kepada dua kategori. Satu, ketua yang diakui dan satu lagi ialah ketua yang tidak diakui. Okay, ketua anak negeri yang diakui ini diserap ke dalam sistem pentadbiran SBUB dan mereka dibayar gaji. Sementara ketua anak negeri yang tidak diakui pula tidak dibayar gaji oleh SBUB di Sabah. Satu lagi institusi yang diwujudkan adalah institusi pribumi, iaitu ketua anak negeri, ketua kampung atau orang tua dan mahkamah anak negeri. Ketua-ketua yang bergaji ini pula bertanggungjawab untuk memelihara keamanan dan peraturan serta mengutik cukai kepala dan mentadbir dengan adil. Ketua anak negeri juga dikenali ataupun digelar sebagai orang kaya-kaya ataupun OKK. Dan mereka ni membantu pegawai daerah dalam menjalankan pentadbiran di peringkat daerah. Ketua anak negeri ini juga dilantik menjadi hakim di Mahkamah Anak Negeri. Ketua anak negeri ini bertugas dalam menjaga keamanan daerah mereka. Selain itu, mereka juga berperanan memungut cukai dan mengurus pentadbiran pengadilan. Itu menjadi pembantu magistrate. Sekarang kita lihat pula aspek ketiga iaitu hierarki pentadbiran di Sarawak. Okay, Raja Brooke ini mengetuai pentadbiran di Sarawak. Dalam menjalankan pentadbiran, Raja Brooke ini dibantu oleh Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri. Kemudian terdapat pula residen. Residen ini pula mengetuai pentadbiran di setiap bahagian yang terdiri daripada Kuching, Simanggang, Sibu, Marudi dan Lawas. Setiap bahagian di Sarawak ni dibahagikan kepada beberapa daerah dan ketua daerah adalah pegawai daerah. Manakala pentadbiran pada peringkat kampung pula turut diperkemaskan melalui jawatan penghulu yang menjadi ketua bagi satu atau lebih kampung. Kita lihat pula hierarki pentadbiran di Sabah. Di Sabah, SBUB diketuai oleh Gubernur. Maksudnya SBUB di Sabah ni ketuanya adalah Gubernur. Dan tugas Gubernur ialah bertanggungjawab kepada lembaga pengarah syarikat di London. Kemudian satu lagi Majlis Penasihat juga ditubuhkan. Dan tugas Majlis Penasihat ini ialah menasihati Gubernur dalam hal ehwal pentadbiran. Di bawah Gubernur ni ada dua jawatan. Satu ketua jabatan dan satu lagi ialah residen. Di bawah residen pula ialah pegawai daerah diikuti dengan ketua anak negeri dan di bawah sekali adalah jawatan ketua kampung. Sekarang kita lihat pula aspek keempat iaitu pentadbiran berasaskan kaum di Sarawak. Keluarga Brooke ni mengamalkan sistem pemerintahan pecah dan perintah. Oleh itu, masyarakat di Sarawak ni dibahagikan kepada 3 kelompok iaitu Melayu, Cina dan Iban. Orang Melayu diserapkan dalam bidang pentadbiran. Manakala orang Cina pula melibatkan diri dalam bidang ekonomi. Hanya orang Iban sahaja diserapkan dalam aspek keselamatan dan ketenteraan. Charles Brooke juga telah mewujudkan jawatan tertinggi untuk masyarakat Iban. Jawatan yang tertinggi yang diberikan kepada masyarakat Iban pada masa itu adalah Temenggung. Begitu juga bagi orang Cina. Diwujudkan juga satu jawatan Kapitan dan Kancu. Okey, ini adalah rumusan pentadbiran berasaskan kaum di Sarawak. Maksudnya, Cikgu ulang, dinasti Brooke ni amalkan sistem pecah dan perintah. Ada 3 kategori masyarakat, itu Melayu, Iban dan Cina. Cikgu ulang semula. Orang Melayu dilibatkan diri dalam pentadbiran, orang Cina pula dalam bidang ekonomi dan orang Iban dalam bidang keselamatan dan ketenteraan. Waktu Charles Brooke menjadi pentadbir di Sarawak, beliau telah wujudkan jawatan tertinggi untuk masyarakat Iban iaitu jawatan Temenggung. Begitu juga untuk orang Cina, diwujudkan jawatan Kapitan dan Kancu. Sekarang kita lihat pula pentadbiran berasaskan kaum di negeri Sabah. Pentadbiran berasaskan kaum ni adalah berasaskan kaum pribumi. Dalam pentadbiran ini, pentadbirnya dikenali sebagai penolong pegawai daerah. Manakala ketua-ketua etnik dipilih berdasarkan personaliti dan juga kepakaran mereka. So,
Pemilihan mereka ini telah memberi kesan kepada keberkesanan pentadbiran tempatan. Okey, inilah dia rumusan pentadbiran berasaskan kaum di Sabah. Cikgu ulang, pentadbiran ni berasaskan pribumi di Sabah. Pentadbir dikenali sebagai penolong pegawai daerah. Dan ketua-ketua etnik pula berperanan dan dipilih berdasarkan personaliti dan kepakaran. Manakala pentadbiran ini berikan kesan kepada pentadbiran kerajaan peringkat tempatan. Sekarang kita akan lihat aspek terakhir dalam pentadbiran di negeri Sabah dan Sarawak, iaitu aspek perundangan. Pada Januari 1842, Undang-Undang 8 Perkara telah diperkenalkan di negeri Sarawak. Dalam masa yang sama ini juga, mahkamah telah diwujudkan dengan diadili oleh raja dan dibantu oleh ketua majistret. Satu lagi mahkamah yang diwujudkan di peringkat bahagian adalah mahkamah residen. Dan dalam mahkamah ini, residen pula akan bertindak sebagai majistret. Terdapat juga mahkamah adat yang digunakan untuk mengadili kesalahan masyarakat tempatan. Pada tahun 1911, Mahkamah Cina telah ditubuhkan di Kuching. Peranan Mahkamah Cina ini adalah menangani kes dan mengurus hal ehwal yang melibatkan kaum Cina sahaja. Okey, ini adalah rumusan sistem perundangan yang terdapat di negeri Sarawak. Undang-Undang 8 Perkara diperkenalkan pada Januari 1842. Kemudian kita lihat ada mahkamah diwujudkan yang diadili oleh raja dan dibantu oleh ketua majistret. Kemudian ada mahkamah residen di mana residen bertindak sebagai majistret. Ada pula mahkamah adat yang diwujudkan untuk mengadili kesalahan masyarakat tempatan. Cuma pada tahun 1911, Mahkamah Cina telah diwujudkan di Kuching bagi menangani dan mengurus hal ehwal dan kes-kes yang melibatkan masyarakat Cina. Seterusnya kita lihat pula aspek perundangan di negeri Sabah. Di negeri Sabah, Undang-Undang Barat dan Undang-Undang Tempatan telah digunakan. Dalam hal ini, Mahkamah Majistret dan Mahkamah Anak Negeri juga telah diwujudkan. Mahkamah Majistret ini diadili oleh pegawai daerah dan mereka ni gunakan Undang-Undang Barat. Manakala Mahkamah Anak Negeri pula diadili oleh Ketua Anak Negeri. Okey, inilah dia rumusan perundangan di negeri Sabah. Dia gunakan Undang-Undang Barat dan Tempatan. Ada dua mahkamah, satu majistret dan satu mahkamah anak negeri. Mahkamah majistret ini menggunakan Undang-Undang Barat. Manakala mahkamah majistret ini juga diadili oleh pegawai daerah. Dan mahkamah anak negeri pula diadili oleh ketua anak negeri. Okey, ini adalah perbincangan tajuk 5.4 untuk pelajar ataupun sejarah tingkatan 3. Baik, sekian, terima kasih. Baik, bagi yang belum subscribe channel Cikgu, apa kata subscribe sekarang. Lepas tu like video Cikgu dan jangan lupa untuk share dan tekan tombol loceng supaya pelajar-pelajar ataupun sesiapa yang menonton video ni akan menerima notifikasi tentang video-video Cikgu seterusnya. Sehingga kita jumpa dalam video yang seterusnya. Bye!